إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. شكرا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. قال معالف رحمه الله تعالى وأدام من نفع به وبعلوم باليمين. Bahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apabila sudah kita kejap, setelah kita pegang dengan teguh akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, telah kemas dalam pegangan kita dengan bahawa apa? Tidak ada syak, zan dan waham. Itu makna kejap, yakin. Dan sedianya, mana bersifat Allah Ta'ala dengan kidam, bahawa zat dan sifat dia tidak didahului oleh ketiadaan. Bermakna ada Allah Ta'ala adalah merupakan asliyun, bukan arid, bukan benda baru datang. Dan kekalnya, bahawa zat Allah Ta'ala ialah zatnya tidak binasa selama-lamanya. Sebab kalau binasa, dia menerima ketiadaan. Kalau menerima ketiadaan, makna dia baharu, ya, sebagaimana telah dibahas dulu. Bila sabit, tetap kita meyakini, dan itulah sebenarnya kewujudan Allah, sedianya Allah Ta'ala, kekalnya Allah Ta'ala. Maka satu lagi wajib juga ke atas kita i'tiqad, pegang dengan kemas, kejap, yakin, kata Tuhan kita dan sifat-sifatnya bukannya arad. Bukannya arad, mana bukan sifat yang baru. Yang ini benda yang bangsa adanya dengan jalan lekat dan berjelira pada jirim. Mana Allah Subhanahu Wa Taala bukan di arad. Arad ni apa? Sifat yang duduk di zat baharu. Itu makna di arad. Dia lapas arad dengan lapas sifat ada umum khusus. Kalau arad dia khusus bagi makhluk, lapas dia guna untuk makhluk. Kalau sifat am, sifat digunakan pada Ta'ala, maka dia panggil sifat yang qadimah. Kalau sifat kepada kita, dia panggil sifat yang hadisah. Itu beza dia. Tapi kalau arad tak boleh digunakan pada Allah Ta'ala, dia memang khas untuk makhluk saja. Sebab arad tu maknanya sifat yang baru, yang duduk pada zat yang baru. Jadi Allah Ta'ala bukannya arad. Allah Ta'ala itu laisa bijirmin wala aradin. Dia bukan jirim, zat baharu, dan bukan sifat yang baharu. Maknanya dia muhalif dengan hawadis, mana dengan yang baharu. Arad itu mana ada dia benda tu, bangsa yang bangsa ada, mana sifat yang bangsa wujudi, dengan jalan lekat dan berjelira dengan jirim, dengan zat baru. Makna dia menumpang pada zat baru. Itu makna sifat. Sebab sifat makna dia maqama bi ghairi, benda yang berdiri pada benda lain. Itu dipanggil sifat. Maka berdiri pada benda lain. Cuba warna kita, ya, warna kita warna apa, tubuh badan kita. Makna dia tak boleh duduk sendiri warna, dia duduk di badan. Warna putih, warna hitam, dan begitulah warna yang lain. Ya, dia duduk pada zat yang baru. Maka Tuhan bukan macam tu. Dan bukannya Allah itu jirim. Jirim mana zat yang baru. Yakni apa makna jirim? Benda yang turus, yang bangsa mesti nak ke tempat kosong. Benda yang turus mana benda yang membawa diri sendiri, bukan benda yang menumpang. Satu mana zat. Tu yang bangsa mesti nak ke tempat kosong, mana yang mengambil yattahiz farak. Jirim maknanya ya allazi yattakhizul farak, yang mengambil akan ruang kosong. Maka semua makhluk dia ambil ruang kosong. Kita ambil ruang kosong besar-besar kita. Kalau saiz besar-besarlah, kalau kecil-kecil lah. Itu maknanya. Kitab dia ambil ruang dia, meja dia ambil ruang dia. Itu dipanggil jirim. Nisbah kepada kita memandang dia mengambil ruang, itu dipanggil jirim. Ya. Kalau jisim pula, nisbah makna benda tu apa? Tengok dia ada belah-belah bagi atau tidak. Kalau boleh belah bagi dia panggil jisim, jauhar fardi atau jauhar murakkab. Ya.
Kalau nisbah kita tengok pada mengambil kosong, itu dipanggil jisim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan jenis tu. Dia bukan arat, bukan jisim. Jadi ringkas Allah Ta'ala tu laisa bijirmin wala aradin. Bila kata Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, terus pergi jalan ringkas dia, laisa bijirmin wala arad. Dia bukan jisim dan bukan arat. Bila bukan jisim bermakna masuk semua makhluk. Jisim semua makhluk. Sebab semua makhluk mengambil tempat. Dan mana zat makhluk semua ambil tempat. Dia panggil jisim. Arat makna sifat baharu yang duduk pada makhluk. Maka Allah Ta'ala bukan jisim, bukan arat habis. Maknanya semua tu yang dikatakan hawadis, dia tak lepas daripada dua, arat atau jisim. Bila mana Allah Ta'ala bukan arat, bukan jisim, mana dia bukan hadis, bukan benda baharu. Hadis kalau jamak dia hawadis. Hadis mana apa? Zat muttasif bil hudus. Zat yang bersifat dengan hudus baharu dia panggil hadis, yang baharu. Tu sifat dia baharu. Baharu tu mana apa? Ma sabaqahul adam walahikahul adam. Benda yang didahului oleh ketiadaan. Wujud dia tu ada, dia didahului oleh ketiadaan dan akan bertembung balik dengan ketiadaan. Maka ketiadaan tu ada dua. Ketiadaan yang mendahulu bagi ada dia panggil adam sabik. Ketiadaan yang menghubungi bagi ada kita, maut tu, itu dia panggil adam lahik. Maka dua-dua ni tak berlaku di Tuhan. Sebab yang berlaku dua tu dia panggil zat yang baru. Adapun zat yang qadim bukan begitu. Dia tidak didahului oleh ketiadaan dan dia tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Dengan bahawa wujud dia adalah asli dan kewujudan dia tidak fana, dia takkan habis, dia kekal. Itulah zat yang zati, wujud yang zati. Bila kata Tuhan, kewujudan dia zatiyun. Kalau bukan Tuhan, wujud dia aradiyun. Ya, wujud makhluk semua arat, baru datang. Asal dia tak ada. Ya, sebab asal kita adamun mutlakun, adamun mahdun, ketiadaan semata-mata. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Telah ada Allah Ta'ala azal, satu benda pun tak ada sama dia. Dia tunggal ahad. Tu. Yakni benda yang turus, mana yang membawa diri, tidak menumpang, itu dia panggil jisim, mana zat yang baharu, tu maksud dia ni. Kemudian yang bangsa mesti nak ke tempat, dia mesti ambil tempat. Itu beza dia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia tidak mengambil tempat. Sebab kalau mengambil tempat, pertama dia serupa dengan makhluk. Yang kedua, kalau mengambil tempat, dah dua qadim. Dia qadim, tempat pula qadim. Mana kata orang dah niat ni, situ dia select kat situ. Jadi Allah Ta'ala bukan dia benda baharu. Maka pasal inilah dikatakan Tuhan itu bersalahan dengan yang baru-baru. Mana bersalahan, mana tidak ada persamaan sedikit pun zatnya, sifatnya, af'al dia dengan yang baharu, mana dengan makhluk yang baru datang. Ada kerana kesemua yang baharu, ya, baharu-baharu ada ni, kerana kesemua yang baru-baharu ada ini, kita semua ni yang baru ni aradun, ya, adalah arat, mana jirim belaka, mana arat, mana sifat yang baru, dan juga jizim belaka. Dan Tuhan kita bukan begitu. Allah Ta'ala bukan dia jirim, ya, dan bukan ia arat, mana bukan dia jenis diri yang mengambil lapang kosong, memerlukan ruang, dan bukan dia jenis sifat pula yang duduk dijirimkan. Jadi walhasil Allah Ta'ala tu laisa bijirmin wala arat, dia bukan jirim ke arat. Jadi selain daripada Allah Ta'ala, imma dua, imma dia jisim, jirim, ataupun imma arat. Itu dia. Jadi secara ringkas dia, Allah Ta'ala bukan jirim, bukan arat. Habis. Dan Tuhan kita bukan begitu sekali-kali, selama-lamanya, mana tidak ada jalan persamaan. Mukhalafah lawan dia apa? Mumasalah. Mumasalah mana serupa. Itu dia. Tidak ada jalan keserupaan antara Tuhan yang memiliki dengan benda yang dimiliki. Miliki apa? Makhluk, ya. Pembuat dengan benda yang dibuat, dia tak ada wajah persamaan. Ya, kalau kita pun, kita pergi dekat apa, orang buat perabot 50 tahun dia buat, dia punya apa, perusahaan kilang perabot. Adakah kita nampak satu perabot dia serupa dengan dia?
Ada. Meja ni serupa dengan kau. Ada. Dia buat meja, buat bangku, buat apa macam-macam. Satu benda pun tak serupa dia. Ya. Mana sani' dengan masna' tidak ada wajah mumasalah. Ya, antara benda dibuat dengan dibuat dia tak ada jalan khusus. Itu makhluk sama makhluk pun begitu. Apatah lagi makhluk dengan Tuhan lagi jauh. Tuhan. Dan Tuhan kita bukan begitu sekali-kali, selama-lamanya, dengan tidak berhajat kepada gu dan adu. Ini waktu petani kan. Tak berhajat kita nak gu, ya, nak padankan atau nak adu ini tak payah. Ya, senang dipaham tuan. Hanya ulama adu buat pemisalan tu, itulah ialah supaya tertarik pengertian kata bukan ianya ta'ala arat dan bukan ia jirim jua. Senang diringkaskan tu. Ya, sebab bila kata makhluk, dia takkan lepas antara dua. Sama arat, dia sifat baru, dia duduk di jirim yang baru, ataupun dia jirim mana zat yang baru yang mengambil tempat. Besar mana, kecil mana, duduk planet mana, tu sifat dia. Maknanya imma makhluk ni dia jirim ataupun dia arat. Maka bila kata Tuhan bukan makhluk, bermakna dia bukan arat, bukan jirim. Habis. Allah Ta'ala laisa bijirmin wala aradin. Habis, dia masuk semua sekali. Kemudian apabila kita tahu kata Tuhan itu bukan arat, bukan sifat yang baru, ya, duduk di jirim tu, maka tetaplah bukannya laki-laki. Dia pergi detailkan lagi. Dan bukan perempuan. Sebab yang mengambil tempat tadi imam dia laki-laki, imam perempuan kan. Dan bukan dia kecil, bukan besar. Kecil dengan makna saiz, besar dengan makna saiz. Saiz tu bila maknanya tak besar, dia panggil kecil. Kalau besar, besarlah saiz. Ini sebab besar pada makna tu, pangkat tu makna lain. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu besar, itu besar pangkat, bukan saiz. Dengan makna banyak juzuk. Dia besar tu apa? Makna banyak juzuk dia besar. Kalau juzuk dia sikit, maknanya maka dia panggil kecil. Maka bukan Tuhan tu macam tu. Dia pun kata Allah Ta'ala Maha Besar, tu bukan besar makna saiz atau makna juzuk tu besar macam kita, bukan. Itu makna ni sebab martabat kebesaran tu lain. Dan bukan berjihah. Apa makna jihah? Pihak. Bukan Allah Ta'ala. Sebab tu dia kait, dipukul sekali arung tadi, bukan jirim ke arat. Bila jirim arat, dia ada pihak, ya, dia bertempat, dia ada saiz. Itu maknanya. Maka Allah Ta'ala bukan dia depan, bukan belakang, bukan kiri, bukan kanan, bukan atas bawah, semua bukan. Ya, maknanya apa ringkas dia? Segala sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka Allah Ta'ala tidak sedemikian. Wallahu muhalifun bizalik. Allah Ta'ala muhalafah dengan demikian. Dan bertempat pada mana-mana jihad, mana-mana pihak dan sebagainya. Itulah kita tengok apa? Kedahsyatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Tidak ada sedikit pun keserupaan dengan makhluk yang bersifat dengan lemah, lagi berhajat, lagi bergantung, lagi memerlukan kepada Allah Ta'ala, lagi terikat. Pendeknya, khulasa dia apa? Pendeknya, ringkasan dia, maksud daripada mukhalafatuhu lil hawadis ialah seperti hamba sebut itu jua. Maknanya bukan Arab, bukan jirim. Dan lawannya ialah menyamai. Allah Ta'ala tak sama. Lawan dia menyamai. Apa tak sama, Tuhan tak menyamai, itu wajib. Menyamai itu mustahilun. Mustahil Tuhan menyamai. Maka yang dipegang ialah Tuhan kita bersalahan, mana tidak sama dan tidak menyamai, tidak sama dengan apa-apa pun. Kerana firman Allah Ta'ala boleh masuk pada nas Quran, laisa kamislihi syai'un, surah Syura ayat 11, tidak ada seperti zatnya suatu pun. Itu maknanya apa? Hakikat kun hizat Tuhan tidak ada seumpama sesiapa pun. Dia dengan cara dia, ya, martabat dia wajib. Adapun kita dengan cara kita, martabat kita harus, mana mungkin dia. Wajib apa tu? Bukan wajib syarak. Wajib syarak buat apa pahala, tinggal berdosa. Ni wajib akal. Dengan makna apa? Akal tak terima kata tak ada, ni mesti ada. Itu maksudnya. Kalau mustahil akal tak terima kata ada, ya, benda berserupa dengan makhluk tu akal tak terima. Kalau dia serupa makhluk, dia jadi makhluk lah, kan? Kita pula boleh jadi Tuhan pula, dah serupa dengan Tuhan. Habis. Beginilah dikata ditafsirkan ayat ini di dalam
Taudih, taudihul aqaid. Dia tafsirkan ayat begitu. Makna apa? Tidak ada seperti zatnya suatu. Ringkas dia. Mana tidak ada seperti zat dia suatu. Tak ada satu pun yang serupa dengan Tuhan. Habis itu. Kemudian percaman. Nah, di bahasa petani, percamai panggil. Percaman tu apa? Tanda. Jadi tiap-tiap satu sifat ada 3 wajib syar'i. Contoh sini mukhalafatu ta'ala hadis, mana wajib kita berakidah, berpegang Tuhan tak serupa makhluk. Satu. Yang kedua, wajib kita menolakkan yang mustahil. Bahawa Tuhan serupa makhluk itu tak betul, kita tolak. 2. Yang ketiga, iqamatul dalil, mendirikan dalil. Mana dalil? Ini percaman. Percaman makna tanda, kata bersalahan, mana tidak ada persamaan dan tidak menyamai itu. Mana dalil? Ialah kita fikir. Jadi ilmu usuluddin menggunakan akal, membina akidah dengan akli. Lepas tu Tuhan suruh, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang terdekat pada diri kamu, kamu tak perhati ke? Tuhan kata. Maknanya memerhati, memikir untuk mengenali Tuhan, itu ada wajib syar'i. Wajib insan menjalankan pemikiran dia sampai dikenal siapa Tuhan dia berdasarkan landasan Quran dan hadis yang sahih. Jadi kita fikir kalau menyamai, jadi kita datangkan lawan dulu. Kita nak sabitkan yang wajib tadi, kita datang lawan dia, apa jadi? Mana kita ambil tu Quran tu lah, itibah bayar Quran. Apa Quran sebut? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Lau kana fihima alihatun, mana kalau ada dalam langit bumi ini, dalam kejadian langit bumi ini satu Tuhan lain daripada Tuhan, illallah ay ghairullah, ila mana ghairu, ghairullah selain Allah Ta'ala. Jawab dia, lafasadata, saya punah jahanam habis. Jadi Allah datangkan dalam Quran, kalau sekiranya ada, padahal ada lain dari Allah itu mustahil. Tidak ada satu selain Allah sebagai Tuhan, dia tunggal. Maka Tuhan datangkan lau kana fihima aliyatun. Maka kalau ada dua Tuhan, apa jadi? Lafasadatah, confirm jahanam habis penyusunan perjalanan alam ni. Sekarang yang kita lihat apa? Bagus, teratur, menunjukkan wahdaniyatullah, menunjukkan wahid, tunggal. Itu maksudnya. Mana kestabilan, kecantikan, pusingan alam ini menunjukkan ketunggalan Tuhan. Ya, berdasar ayat tadi. Sebab kalau berbilang rosak, dan takkan ada, bukan rosak, tak ada terus. Mana wajah tanasub kata kalau dua dia tak ada langsung, sebab bila dua batal makna ketuhanan, ingat tu. Kalau dua Tuhan dia batal makna dua-dua tu ketuhanan dia batal. Sebab apa? Makna ketuhanan misi semua benda berhajat pada dia. Bila dua, tiap-tiap ini dikata didakwa Tuhan, batal makna ni. Makna apa? Makna berhajat semua kepada dia. Iftikaru kull lima adah ilai, berhajat kepada semua. Sebab apa batal? Dah dua. Bila dua, separuh ke sana, separuh ke mari. Satu jadi alam langit, satu jadi bumi. Yang jadi langit tak jadi bumi, yang jadi bumi tak jadi langit. Dia dua-dua dia aku Tuhan, ada benda lepas daripada dia, maka batal makna ketuhanan. Kalau batal tak ada Tuhan, dia tak ada Tuhan, macam mana boleh ada alam yang boleh mengeluarkan daripada tak ada kepada ada? Misi zat tu bertaraf ketuhanan. Kalau tak boleh. Kita sendiri bukan Tuhan, boleh mengada? Mana boleh ada? Kita boleh menentu pada hakikat, boleh menentu. Kalau kita boleh menentu pada hakikat, tak ada orang sakit dan tak ada orang mati. Kalau boleh semua nak cabut, tak mati kan? Qul innal mauta tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakan oleh Muhammad, qul innal mauta tafirruna min, sungguhnya kematian manusia nak lari kalau dia tak nak mati. Kalau kafir lagi, lu sakit mau mati, hai jangan sebut mati, sui berapa besok dah mampus. Ya, jadi maknanya dia tak nak, tak boleh tentu siapa nak sakit. Tapi kenapa banyak sakit? Doktor pakar pun sakit, doktor pakar pun mati. Maknanya apa? Hakikat penentuan taksis tu dia. Atau mana? Bila makna ketuhanan misi tunggal. Kalau tu tak tunggal, batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, tak boleh ada alam. Sekarang alam dah ada, menunjukkan sabit ketuhanan bagi Allah Ta'ala dengan bahawa dia tunggal, tidak boleh berbilang. Itu jalan wajah istidlal lagi, mengambil dalil. Sebab kita pandang je alam, nampak esa dia. Pandang sebab tu nampak pada alam, nampak kudrah dia. Pandang pada alam semua cermin, memandang ke kebesaran dan keagungan Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dan di antara kesempurnaan yang tidak terhingga banyak, ulama ijtihad dalam bidang ilmu
Mana ilmu kalam ni iaitu apa? Dia keluarkan 20 sifat cukup untuk kita kenal. Ya, itu Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah 13 cukup. Itu je. Macam kita lah, sifat kita kan nak kira pada hujung rambut, hujung kaki banyak kan. Rambut kita kan macam 10 sifat, ada warna dia kelengkung lah, keriting lah gitu, hidung mancung, mata bulat, pipi sampai ke kaki, beratus sifat kita. Tapi kalau nak kenal dia, kadang 2-3 sifat, dia batuk je dah kenal. Tu dolar tu kan, dia jalan, tu Mamat tu. Ya, 2-3 sifat dah kenal. Tak ada kata nak kenal kau beri, aku nak ukur kau tengok dalam orang kata kau ni berpelik kata. Kau tak kenal aku kata. Jadi maknanya bukan keseluruhan, sikit pun dah cukup. Jadi ulama ijtihad cukup dengan 20 tu. Sebab semua sifat lain akan masuk kat situ. Kalau kata tak nak ngaji sifat 20, jangan kata wujud, nak kata apa? Nak kata bapak dia. Wahabi kata tak payah wujud, tak wujud tak ada dalam Quran. Tak payah kata wujud, kau nak kata apa? Tak wujud lawan dia Adam tak ada, kau nak kata Tuhan tak ada, kau nak amboi. Ya, itu maknanya apa? Mudah je, ulama dah istimbat dah, bagus lah, kita ikut je lah. Dia tunjuk pandai, rupa bodoh. Jadi percamaan dia kalau menyamai dengan makhluk. Kalau kita kata Tuhan muhalafah, baik. Kalau kita pusing, kalau menyamai jadi apa? Kalau Tuhan dia menyamai makhluk, tentu dia makhluk kan? Ayam dengan itik tak serupa, tapi itik ni tengok rupa macam ayam lah. Itu ayam lah kan itik. Ya, dia berkokok, tu ayam. Kan? Maknanya kalau dia serupa, benda sama lah. Kalau Tuhan serupa makhluk, dia pun makhluk jawab. Tu mudah aja. Tentu dia pula makhluk. Lagi pula kalau jirim, kalau Tuhan berjirim, tentu dia nak ke tempat, maka tentu tempat kena kadim gatik. Tahu gatik? Gatik mana pula? Gatik mana kadim pula lah. Ya, jadi kadim gatik. Mana jadi kadim pula tempat. Dah 2 kadim, kata kadim tu tunggal Tuhan dia bersifat kidam kan. Tu wajah istihalah dia. Maka berbilang-bilang kadim pula, sudah. Maka bohong, jawab dia bohong, tak betul. Lagi pula dalil dia, kalau ianya jirim macam baharu ni, tentu tak lepas daripada besar atau kecil, dan kedua-duanya batal sebab tu sifat makhluk. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Dan jika arat pula, kalau dia sifat makhluk panggil arat, mana benda sifat yang duduk pada zat yang baru panggil arat, maka tentu adanya pada jirim. Ya, maka sangatlah nyata bohongnya kalau jin dah jadi 2 pula itu. Ya, sebab Allah SWT ialah zat yang bersifat, bukan Allah Ta'ala tu sifat yang duduk di zat lain kan. Tu faham. Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, bukan Allah Ta'ala tu sifat. Kalau Allah Ta'ala tu sifat, mana dia duduk pada zat lain pula. Ya, dah 2 Tuhan pula. Jadi mana Allah Ta'ala ialah zat yattasif bisifatil kamalat, zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Habis atau ringkas itu. Tu wajib fardu ain. Bagi kita i'tikad Allah Ta'ala tidak ada wajah persamaan dengan makhluk. Itu sebab bila kita berzikir masuk tarekat, kena kemas usuluddin. Ya. Syarat nak zikir, kita kena menghadap Allah Ta'ala. Bila menghadap duduk mana? Kalau bahasa kita, menghadap benda tu ada depan. Orang tak kata menghadap, apa benda kau hadap ada kat belakang. Itu membelakangi, bukan menghadap. Bila menghadap di depan, sedangkan Allah Ta'ala ada depan belakang macam itu, bukan. Jadi maknanya bila sebut menghadap, bukan menghadap macam kita ni. Bahasa yang digunakan dengan makhluk tu untuk makhluk. Kalau bahasa tu digunakan dengan Tuhan, lain makna. Sebab dasar kita besar ni ialah laisa kamitslihi syai'. Siapa-siapa yang mahir dan betul-betul pegang, dia tak akan tertipu dengan Dajjal esok. Dajjal tunggu dia mengaku apa semua tu nampak jirim tak tu bertempat tu, itu bukan Tuhan. Senang ni dia tolak, ya, sebab dia bersifat dengan sifat makhluk, itu bukan Tuhan. Habis. Kemudian bahasan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, bahasan mabahas. Kalau ni kita asalnya mabahasul qidam, mabahasul baqa, mabahasul qiyamuhu binafsi. Dia guna bahas perkataan mabahas, mana perbahasan, dia tak guna angka. Setengah kitab lama dia guna angka kan. Pertama wujud, kedua qidam, ketiga baqa, keempat walafah, kelima qiyamuhu binafsi. Jadi kalau guna angka, dia ada iham, dia ada kesamaran. Sebab bila guna angka, dia ada dahulu, ada
Dan satu dulu kemudian bertimbul dua. Ada kan, jadi waham sifat Tuhan ada dulu kemudian kan, sedangkan sifat Tuhan qadim sedia kala semua. Jadi untuk lebih senang mengemaskan, jangan guna isim adat, kita guna mabahas. Mabahasul qidam sini, mabahasul qiyamuhu ta'ala binafsi, mana perbahasan atau pembahasan sifat qiyamuhu binafsi. Cuma ulama letakkan wujud perbahasan pertama tu atau ada wajah tanasub, wajah kemunasabahan. Kita nak bincang satu benda, mesti benda tu apa? Ada. Ni kita bincang, habis benda ada, benda tak ada, kita bincang. Engkau ni gila punya, kau bincang benda tak ada apa. Ya, mesti benda tu ada dulu. Baru bila dah ada, dia mesti bersifat. Gunakanlah sifat dia satu-satu dulu. Semua tu ada wajah-wajah kemunasabahan. Tengok dalam kita Arab banyak dia bahas. Kenapa ulama letak ni dua? Kenapa? Semua ada. Ya. Yang tak kerti Wahabi je tak kerti. Dia memang kepala masuk air. Ya, dia nak erat orang, dia tak perasan. Ulama buat tu semua ada jalan-jalan yang lengkap. Maka apabila kita kejap, mana kemas, yakin dengan bahawa tidak ada zan, syak dan waham, adanya Allah Ta'ala, maka ada dia itu bukan dengan jalan tumpang. Ada Allah Ta'ala bukan jalan dia menumpang ada pada benda lain. Apa benda yang dipanggil menumpang? Ialah sifat. Apa takrif sifat? Maqama bi ghairi, benda yang ada dia dengan benda lain. Putih sifat, sebab putih tak boleh duduk sendiri kan, dia duduk di baju kita, duduk di kopiah ke, duduk di dinding ke, dia duduk di mana. Mana putih itu sifat, dia tak boleh buat sendiri, dia mesti duduk tepek dengan benda lain. Itu mana sifat. Maqama bi ghairi, benda berdiri pada benda lain. Kalau zat pula diri, objek diri benda ni, maqama bi nafsi, benda berdiri sendiri, dia tak berajak benda lain. Macam kopiah kita kata, ni zat, mana dia buat diri sendiri, dia tak menumpang kat dinding. Ada pun merah tu sifat, sebab merah dia tumpang kat dia. Ada kalau merah pula tumpang di baju, ada merah tumpang di tempat-tempat lain dan sebagainya. Maka warna tu panggil sifat. Ada berbenda, objek benda ni, jirim ni dipanggil apa? Zat. Cuma beza kita dengan Tuhan, Tuhan qadim, kita baharu. Tuhan baqa, kita fana. Itu maknanya. Tuhan pencipta, kita yang dicipta. Sebab tu jangan tanya siapa cipta Tuhan. Kalau orang tu tanya siapa jadikan Tuhan, orang tu paling gila dalam dunia. Paling bodoh, campur bahalul, campur tolol. Soalan tu tak boleh keluar. Kalau dia keluar siapa jadi Tuhan, kau ni manusia paling tolol dalam dunia. Kau sebut Tuhan, betul kau tanya siapa jadi. Kalau kena jadi, dia panggil makhluk kan Tuhan. Soalan awak tak kerti betul ke? Awak nak menyoal tak kerti soal. Kalau dia kena siapa jadi Tuhan, kau kerti menyoal lah kata. Apa sebab pula kau sebut Tuhan, habis kau tanya siapa jadi. Gila panggil. Kalau Tuhan makna dia pencipta, dia bukan dia jadi. Kalau dia dijadi, makna makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa, yang dijadi. Tiba-tiba kau kata Tuhan, siapa jadi? Tak kena soalan tu. Soalan orang gila. Itu soalan siapa tu? Iblis tanya siapa jadi ni? Dia datangkan waham nanti Tuhan jadi. Langit pun jadi, semua jadi. Lalas sekali siapa jadi Tuhan ni? Terlas sekali siapa jadi Tuhan? Kalau dia jadi Tuhan, kau sah, kau gila. Kalau orang tanya siapa jadi Tuhan, engkau ni adik-adik iblis tu. Kau ni adik-adik iblis ke tanya dia? Yang tanya tu iblis yang tanya. Sebab bila dia sebut nama Tuhan, dia tak boleh timbul siapa jadi. Sebab bila dia jadi, tu bukan Tuhan, tu makhluk. Tuhan ialah khalik. Tuhan ialah khalik, pencipta, bukan dicipta. Jadi makna Ta'ala ada bukan jalan tumpang. Maknanya macam sifat duduk di zat, bukan pada benda lain. Seperti ada arat, mana sifat. Arat ni maknanya pada jirim. Arat mana sifat baru, dia duduk di jirim. Putih itu arat. Kertas ni jirim. Putih itu arat. Dinding ni jirim. Kan? Putih itu arat, sifat baru. Duduk mana? Pada kopiah gitu, warna putih. Itu maknanya. Jadi Allah Ta'ala bukan begitu. Dan ada sifat pada zat. Ya, ada sifat pada zat. Itu panggil arat. Dia duduk pada zat. Maka Tuhan bukan macam tu. Sebab kalau Tuhan kata sifat, bermakna ternapi sifat ma'ani. Sifat-sifat wujudi ma'ani, dia tak boleh duduk di sifat. Dia duduk di zat. Kalau kita kata Tuhan sifat, bermakna sifat ma'ani ternapi. Kudrat napi, iradat napi, ilmu napi, nak jadi alam macam mana? Saya alam takkan ada. Jadi mesti alam ni menunjukkan, bila alam ni ada, mesti menunjukkan apa? Allah Ta'ala tu ialah zat yang bersifat, bukan dia sifat duduk di zat lain. Tu.
Dan bukannya juga adanya Ta'ala itu dengan sebab ada yang mengadakan dia. Itu makna baharu. Ya, mana ada mengadakan dia. Jadi makna qiyamun nafsi itu ada dua makna. Ya, apa makna qiyamun nafsi? Ai la yaftakiru ila mahallin aizatin wala mukhassis, dan tidak ada pada fa'il aizat. Makna Allah Ta'ala disebut dia qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri, dengan makna dia tidak berhajat pada zat dan tidak berhajat kepada pencipta. Sebab tu siapa tanya siapa cipta Tuhan, orang tu orang gila. Pertanyaan yang amat keji dan amat salah dan amat bodoh kalau siapa tanya siapa jadikan Tuhan. Sebab dia di qiyamuhu binafsi dia jawab ni. Makna qiyamuhu binafsi dengan makna apa? Dia tidak berhajat kepada pencipta. Mana tak ada siapa menjadikan Tuhan. Bila sebut Tuhan, tu dia masuk lapas pencipta kat dia. Ya, dia pencipta, bukan dia dicipta. Tu. Dan bukan dia juga adanya Allah tu dengan sebab ada yang mengadakan dia. Ya, mana Allah bukan ada yang menciptakan dia. Mana dia pencipta. Sebab apa dia tidak ada yang mencipta? Sebab dia qadim. Wujud dia asli. Memang asal dia tak ada, pernah benda tak ada. Apa perlu ke benda ada? Jadi tahsilul hasil pula, benda dah ada kita nak ada. Kalau asal kita tak ada semua ni. Sebab tu kita ada surat beranak. Sebab kita ada awal kejadian, asal tak ada. Kemudian timbul, barulah kata siapa jadi. Sebab asal tak ada. Kalau dia asli memang ada, sentiasa ada dari dulu, tak pernah tiada, berapa perlu kepada pencipta? Ya, tu. Dan itulah wujud yang hakiki, wujud yang tidak berhajat kepada penciptaan. Ya, sebab itu sifat dia, setengah satu sifat dia adalah qadim. Sifat dia kidam. Qadim itu isim, nama dia. Ya, qadimun itu isim, kidam itu sifat. Qadim makna zat muttasif bil kidam. Zat yang sifat dan kidam dia panggil qadimun. Kau tanya pula, kena tengok qadim ni kidam mana satu ni? Qadim isim, nama. Kidam itu sifat. Maka dinamakan dia qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri mana wujud Allah Ta'ala tu binafsi, dengan diri dia, bukan bighairi. Adapun wujud makhluk qiyamuhu bighairi. Ada kita ni dengan yang lain, mana dijadikan oleh yang lain. Siapa menjadi? Huwallah. Itu sebab ada kita dipanggil bukan wujud yang hakiki. Baru wujud kita majas, baru sandar dia. Wujud yang arid baru datang. Habis. Wujud yang baru datang berhajat pada pencipta. Wujud yang asli tak berhajat pada pencipta. Wujud asli yang panggil qidam, sedia. Maka dinamakan dia qiyamuhu ta'ala binafsi itu, berdiri dengan sendiri itu. Iaitulah adanya Ta'ala dengan cara-cara dirinya. Senang dia terjemah itu. Dia dengan cara diri dia, tak serupa kita. Ya, kita dengan cara-cara kita, makhluk dengan cara makhluk. Ya, Tuhan dengan cara dia. Kenapa Tuhan tak sama? Sebab dia cara dia, kita cara kita. Kan? Kalau kita dah sama dengan dia, kita sama kita dengan dia sama pula. Senang dia jawab. Dia cara-cara dirinya. Bukan adanya dengan sebab tumpang zat yang lain. Ini mana sifat. Allah Ta'ala bukan dimenumpang benda lain, sebab dia bukan sifat, dia zat. Dan dengan sebab adanya mengadakan dia, mana ada orang lain mengadakan dia? Tak juga, sebab dia qadim, dia sedia kala. Tak perlu. Yang sedia tak perlu dia ada. Adapun yang tak sedia, dia panggil hadis yang baru, itu perlu diadakan. Sebab dia asal tak ada. Beginilah maksud daripada perkataan ulama dahulu-dahulu. Mana apa? Berdirinya dengan sendiri. Qiyamuhu binafsih. Dan benda yang bangsa ada dengan jalan tumpang zat itu dinamakan dia yang berhajat kepada zat. Dinamakan dia sifat. Itu dia. Ta'rif kenal mana sifat maqama bighairi. Benda yang ada dia dengan yang lain, menumpang benda-benda zat. Itu sifat. Kalau dia tak ada menumpang, dia buat diri dia, itu dipanggil zat. Cuma pula zat pula ada zat yang qadim, ada zat yang baru. Itu dia. Dan yang ada dengan sebab ada yang mengadakan dia. Dia ada tapi orang lain dia ada. Dinamakan dia berhajat kepada fa'il, yakni yang membuat. Siapa dia? Kita semua ni. Jadi pendeknya wajib di atas kita i'tikad, mana berpegang kata ada Tuhan, ada Ta'ala tu, adanya Ta'ala tu
dengan cara-cara dirinya, bukan berhajat kepada zat atau kepada fa'il, mana penjadi. Makna dia ada dia tadi tidak berhajat pada pencipta, dan dia tidak berhajat pada zat, sebab dia sendiri adalah zat. Ya, habis. Ni ada juga tak tu sekolah cikgu cerita tu. Budak sekolah tanya, apa makna qiyam ni? Berdiri sini dia bangun, dia jenah dia. Maut mana tak ada orang papa dia bangun, oi itu orang nak serupa makhluk dengan orang. Dia tak faham, ingat berdiri macam duduk pergi bangun, bukan tu maksud dia. Ya, kalau duduk bangun je lah serupa Tuhan dengan kita pula kan. Ya, berdiri dengan makna dua makna tu, tidak berhajat kepada zat satu dia tidak berhajat kepada pencipta fa'il, atau makna qiyam bi nafsi. Mana kalau dia berhajat pada pencipta, mana qiyam dia bukan bi nafsi, bi ghairi, dengan yang lain. Ada dia dengan yang lain, macam kita ada kita dengan yang lain. Siapa dengan lain? Huwallah. Ya, ada kita dengan dia. Dia yang menentukan umur kita, dia menentukan tanah kubur kita, dia menentukan kita punya semua, dia tentu. Kan? Ada kita tentu sendiri. Ya, tempat lahir kita pun dia tentu. Kita pun tak tahu siap lahir kat mana. Ya, tuan. Baik, sekarang percaman. Mana dalil? Apa percamai dia kata? Kita kata begitu. Kata Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri, dengan makna dia tidak berhajat kepada zat, sebab dia zat satu, dan dia tidak berhajat pada pencipta, sebab dia adalah qadim, dia yang mencipta. Mana dalil? Ni dalil dia. Kita kata begitu dengan sebab apa? Kita fikir kalau adanya dengan jalan tumpang zat, kita ambil lawan dia. Tuhan tak berhajat pada zat. Baik, kalau sekarang ditumpang zat, maka dinamakan dia sifat. Tu. Kalau begitu, tetaplah tidak ada kudrah dan iradah. Sebab sifat ma'ani tak duduk pada sifat. Sifat duduk pada zat. Ada orang kata ilmu kau ni kudrat lah, kudrat kau ni iradat lah. Ilmu pening kau ni bahasa. Kalau kata zat engkau ni kuasa, kudrah, ya, qadir, boleh. Mana qadir, mana zat mutasib bil kudrah, itu sah. Orang tak kata ilmu kau ni kudrat, iradat kau ni ilmu, ni bahasa keling mana kau bawa. Ya, orang tak pakai bahasanya tu. Mana sifat dia tidak boleh bersifat. Sifat wujudi tak boleh bersifat dengan sifat wujudi. Ya, yang boleh bersifat dengan sifat wujudi ialah zat. Adapun sifat wujudi bersifat dengan sifat salbi tu tak apa. Kudrat Allah Ta'ala sedia, itu boleh pakai. Kudrat Allah Ta'ala kekal, itu boleh pakai. Tapi kalau benda wujudi dengan wujudi tak boleh. Sifat ma'ani nak sifat ma'ani tak boleh. Jadi kalau kita kata Tuhan tu sifat bermakna sifat ma'ani ternafi. Apa sifat ma'ani? Iradat. Apa ni sifat ma'ani? Kudrat. Apa ni sifat ma'ani? Ilmu. Kalau ni tiga habis je, tak ada alam ni kan. Tak ada alam. Jadi adanya alam ini menunjukkan sabitnya ilmu, iradah dan kudrah. Bila sabit benda kudrah ilmu, bermakna Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat, bukan dia sifat yang duduk di zat lain. Faham? Zat sifatnya pening balik, mudah je kan bayar now. Latas tusilanna su'ba au udrikal munah. Itu kalau orang belajar dia kena pakai kaedah tu. Latas tusilanna su'ba, aku akan bilangkan semua ni mudah je. Au liman hatta au udrikal munah, sehingga aku dapat akan yang aku hajati. Kalau dia duduk begitu, payah ilmu belajar ni, payah, semua payah. Yang senang makan ni nak. Kau jadi kambing kan. Bila mudah, insya-Allah mudah waktu ya, tak ada payah mana pun. Sebab ilmu kita faham istilah dulu. Apa makna istilah sifat, istilah zat, kita faham, tak ada payah mana. Mana tadi? Dan yang ada dengan sebab ada yang mengadakan dia. Ya, dinamakan dia itu apa? Berhajat pada fa'il, mana pada pembuat. Maka itu yang membuat, dia baru dia, mustahil. Pendeknya wajib di atas kita i'tikad, kata ada Allah Ta'ala itu dengan cara dirinya, dan bukan berhajat pada zat, dan bukan berhajat pada fa'il, mana pembuat. Fa'il itu mana pembuat, sebab dia qadir nak buat apa. Jadi percaman dia tadi apa? Kalau kita kata ada dengan jalan tumpang zat, maka adalah ada sifat. Kalau sifat ternafi sifat ma'ani, kudrat iradat sifat ma'ani, maka itu mustahil. Kalau tapi ma'ani tak ada alam. Kerana bangsa ada kudrat iradat, ya, ilah itu maknanya sampai akhir sifat ma'ani. Padanya itu ialah mahu benda itu zat. Dia mesti duduk di zat, dia tak duduk di sifat. Yang membawa dirinya sendiri itu makna zat.
ada pun sifat, maka tentu tak boleh ada pada sifat yang bangsa ada. Ada pun sifat, dia tidak boleh menumpang pada, tak boleh sifat dengan sifat bangsa ada. Ilmu kau ni kudrah, pening kalau cakap ni apa bahasa kau pakai. Kalau kata ilmu kau ni qadim, itu tak apa, sebab sifat bukan bahasa ada. Qadim tu sifat salbiah, sifat salbi, itu tak apa. Kita sifatkan sifat mawujud, sifat wujudi dengan sifat salbi, itu tak apa. Kudrat Allah bersifat dengan apa? Kidam, boleh, sedia kali. Baqa, kekal, boleh. Kudrat Allah mukhalafah, dia tak sama kudrat makhluk, itu boleh. Tu. Kecuali qiyamu binafsi tak boleh baca. Sebab itu makna dia apa? Berdiri sendiri. Jadi sifat tetap di sini, dia duduk di zat. Habis tu. Kemudian bila tak boleh ada sifat ma'ani, dengan sebab apa? Kalau kita takdir Tuhan tu sifat, bermakna tenapi kudrat iradat, ni sebab ma'ani pada Allah Ta'ala, maka tetaplah tidak sabit ma'nawiyah pula. Ada merangkai ma'nawiyah, gatek juga, maka nyatalah bohong, kerana membawa kepada tak boleh ada satu perkara pun bila tenapi kudrah. Sedangkan al-qudrah wal irada muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat iradat peranan dia pada semua makhluk. Iradat asli asal kita taksis tentukan sekian nak jadi. Tiba masa dia pun luluskan. Maknanya ijad menjadikan dengan kudrat. Tapi kalau kudrat iradat dah tak ada, sebab kita kata dia tu maknanya apa? Menumpang pada zat, tak boleh menumpang pada ini, maknanya tenapi tak boleh. Kalau kata Tuhan itu sifat, mana tenapi kudrat iradat. Dinapi kudrat iradat, macam mana nak ada makhluk? Jawab dia tak boleh ada makhluk. Sekarang ada makhluk tak? Ada. Kalau begitu makna sah Allah Ta'ala itu bukan sifat, dia ialah zat yang bersifat. Habis. Maka tetaplah tak sabit maknawiyah, kata. Maka nyatalah bohong, kerana bahawa membawa kepada tak boleh ada satu pun bila ternapi kudrah iradah sampai akhir. Kita pun kalau kita demam, tak boleh bangun dan makan pun bersuap, boleh nak buat perkara? Tak boleh. Kita bicara kawan kita, dia terbaring, demam panas teruk, kan, nak angkat makan pun bersuap. Tiba-tiba kita tengok sebelah dia ada satu tandan kelapa, 3 biji besar-besar. Kita tanya dia, cantik kelapa ni, siapa ni? Saya kejap, saya panjat pokok tadi buat turun. Kita kata, kau betul buat turun buat kelapa, kau makan bersuap. Dia bangun pun tak boleh, makan bersuap, tiba-tiba dia kata, buat kejap, dia panjat pokok kelapa turun ke buah. Boleh ke? Kalau dia tak boleh terurus, macam mana nak buat benda lain tu maknanya. Itulah maksud dia. Kalau kudrat iradat tak ada, macam mana nak adakan alam ni? Sekarang alam dia ada kan, mana alam ni terang cermin menunjukkan sabit kudrat di Tuhan, sabit iradat. Bila sabit iradat bermakna Tuhan tu apa? Zat yatasif, zat yang bersifat, bukan dia sifat yang yaqumu bizat, berdiri pada zat kan. Habis. Maka jika Tuhan itu adanya dengan sebab ada yang menjadi, ini makna kedua, yahtajil fa'il ni. Sebab bila itlaq kata qiyamun nafsi, makna apa? Maknanya Allah Ta'ala tu dia tidak berhajat, la yahtaju ila fa'il wala mukhassis, la yahtaju ila zat, yang tidak berhajat pada fa'il pencipta. Pada tafsir Umul Barahin oleh Syekh Iman Sanusi, dia sebut qiyamuhu bi nafsi ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassis. La yahtaju ila mahallin, apa mahal itu? Ay zat, dia tak berhajat pada zat, sebab dia sendiri ada zat. Wala mukhassis, dan tak pernah berhajat pada pentaksisan oleh orang lain yang menentu zat. Pada maknanya sebab apa? Dia qadim. Itu maksud dia dua tu. Jadi qiyamu bi nafsi ada dua makna. Dia tidak berhajat pada zat dan dia tidak berhajat pada pencipta, sebab dia sendiri adalah pencipta. Baik, kalau dia berhajat pencipta, tentulah dia baharu. Maka dari bahas masalah apa nama tu, qiyamu bi nafsi dulu. Maka telah terdahulu jalan bohong kalau dia kalau dalil pada dalil qiyamuhu, pada dalil kidam dahulu, dia akan bawa pada dur dan tasasul, panjang pembahasan dulu kan. Habis. Kalau begitu, kejaplah, tetaplah adanya Allah Ta'ala dengan cara dirinya, dia tidak ada serupa dengan makhluk. Mana dia qiyamuhu bi nafsi, berdiri dengan sendiri, mana ada dia dengan cara diri, bukan macam kita, dan tidak berhajat kepada zat atau kepada yang mengadakan. Itu kesimpulan dia. Allah Ta'ala bukanlah dia
ya, dicipta, mana tak belajar pada pencipta, dan dia bukan guna menumpang pada lain macam menumpang sifat pada zat, tak. Bahkan dia yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Habis tu. Kemudian wallahu alam, bahasan sifat wahdaniyah, wallahu alam.